Itu yang berlaku juga. Ada yang dulu gangster pun jadi calon. Saudara, ini politik. Ya, ada sahabat saya Kasar. Dia ada sebut tadi dekat room Yani, ya. Dia ada sebut kat room Yani tadi, dia bagi tahu di Kedah ada ustaz yang beri kuliah agama, ya, memberi pesan kepada orang ramai. Dia kata kita pilihlah wakil rakyat yang sembahyang subuh. Dia kata dulu Alustar tu wakil daripada kaum Cina non-Muslim, ya. Kemudian pada pilihan raya lepas dia tewas dan naik seorang Melayu Islam di situ. Maka dia kata, tengok, kita telah menaikkan seorang wakil rakyat yang solat subuh. Jadi mana-mana tempat pun kalau ada bertemu dengan yang bukan Islam, kita kena pilih orang yang solat subuh. Dia main sentimen agama macam tu. Ya. Saya nak bagi tahu saudara, kalau alasan solat subuh ini dijadikan alasan untuk memilih wakil rakyat, di Kelantan tu berapa ramai wakil rakyat, adun-adun, esko-esko di Kelantan yang solat subuh. Tapi apa yang rakyat dapat? Apakah dengan seorang wakil rakyat yang solat subuh, maka negeri itu akan membangun? Masalah rakyat akan dapat adaptasi. Ini solat ni isu ibadah peribadi kamu dengan Tuhan. Kamu jadi wakil rakyat ke, kamu tak jadi wakil rakyat ke, itu adalah kewajipan. Tak kira kamu wakil rakyat atau tidak, itu kewajipan. Selagi kamu mengaku kamu Islam. Jangan jadikan hujah, kena pilih wakil rakyat, jangan pilih DAP sebab dia tak solat subuh. Ya? Pilih wakil rakyat ni yang solat subuh. Kalau macam tu, letak Tok Imam lah semua jadi calon. Confirm solat subuh. Tapi apakah dengan solat subuh ini yang dilakukan oleh wakil rakyat, ibadat peribadi dia dengan Tuhan, boleh menyelesaikan masalah rakyat? Contohnya di Kelantan. Sampai sudah masalah air tidak boleh diatasi, walaupun mereka memiliki wakil rakyat yang solat subuh, yang baca kunut. Esko-esko dia yang solat subuh baca kunut, tak boleh bantu saudara. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu nak menguruskan negeri. Solat subuh segak manalah sekalipun, tapi kalau kamu tidak ada pengetahuan bagaimana nak uruskan keuangan negeri, bagaimana nak uruskan ekonomi negeri, rakyat yang susah. Rakyat pun solat subuh juga. Kamu solat subuh kamu wakil rakyat. Kamu solat subuh kamu dapat gaji dan elon wakil rakyat. Rakyat ni dia pun solat subuh juga. Tetapi air pun, nak solat subuh pun, dia pakai air boring. Nak solat subuh pun pakai air boring. Kamu adun, kamu tak pakai air boring. Rumah kamu ada air paip. Walhal sama-sama pun solat subuh. Ya? Jadi janganlah kita sampai ke peringkat itu. Nak memilih wakil rakyat, bukan itu penilaian dia. Bukan itu. Sanusi pun saya percaya dia solat subuh. Silap-silap kunut dia lebih panjang daripada kita. Ya? Tapi apa yang Sanusi buat untuk rakyat Kedah? Apa yang keluar daripada mulut Sanusi setiap kali dia berceramah? Maki hamun, bodoh, mencarut, cakap lucah-lucah atas pentas. Solatlah subuh macam mana pun sampai hitam dahi kamu. Bacalah kunut sepanjang mana pun kunut kamu. Tetapi bila kamu berpolitik, pentas ceramah dijadikan tempat maki hamun, menghina peribadi orang, menghina Gigi Rafizi, menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim, mencarut bukan-bukan, menghina golongan wanita. Apakah ini pemimpin? Apakah ini akhlak pemimpin? Ini pertimbangan kita sebelum kita nak pilih pemimpin. Ini pertimbangan dia. Kita bukan nak pilih mudir sekolah tahfiz. Kita nak memilih pemimpin nak menguruskan negeri ataupun negara. Tidak cukup hanya melihat dia solat subuh ataupun tidak. Kalau itu yang jadi penilaian, lantik budak-budak pasti jadi wakil rakyat. Budak pasti pun ramai yang solat subuh. Sebab mereka diajar tentang kewajipan solat. Ha? Jadi fikirlah elok-elok saudara. Ya? Fikir baik-baik.
sebelum kita buat pilihan. Kita nak pemimpin yang kita angkat itu adalah pemimpin yang ada akhlak, yang juga ada agama dia. Kalau pemimpin ada agama, tidak ada akhlak pun tidak guna untuk kita angkat. Dia ada agama, tapi dia tidak ada akhlak. Cari pemimpin yang ada agama, walaupun dia bukan ulama, tetapi dia ada akhlak. Bercakap dengan baik, dia tidak maki hamun orang, dia tidak mencarut-carut. Ini Sanusi boleh sebut kepala bapa hang tu bukannya cakap lucah, bukannya maki hamun, itu perkara yang baik, itu perkara yang memuliakan. Ini ada saudara. Dia sebut sendiri. Bila sebut kepala bapa hang, ini bukan perkara yang maki hamun, dia kata. Ini perkara baik, mengangkat martabat bapa. Ini ke pemimpin yang kita nak ajar kepada anak-anak kita, anak cucu cicit kita di masa akan datang. Satu hari nanti, generasi akan datang dah jadi biasa dah. Kalau bapa hang, kalau bapa engkau, kepala otak engkau. Apakah ini kita nak generasi akan datang? Sebab Sanusi kata, kepada bapa itu bukan satu perkara yang tak baik, malahan satu perkara mengangkat martabat bapa. Ini ke ajaran karut sesat yang nak ditanamkan kepada generasi-generasi yang akan datang? Saya tak pelik kalau Sanusi kata macam tu. Saya juga tak pelik kalau Sanusi boleh hina Anwar Ibrahim. Saya tak pelik kalau Sanusi boleh hina Rafizi. Boleh hina Menteri Besar Selangor. Sebab apa? Sebab adik dia sendiri pun, dia tergamak untuk hina adik dia. Adik dia sendiri pun dia persendakan. Adik kandung, saudara sedaging pun sanggup dia jadikan bahan celaan, bahan hinaan, bahan lawak jenaka dalam ceramah-ceramah dia. Ini abang apa ni? Ini abang tak guna. Sepatutnya kamu abang. Ya, dalam keluarga, kamu melindungi adik-adik kamu. Bukan kamu hina adik kamu kerana berfahaman politik yang berbeza. Kalau kamu nak sokong PAS pun, adik kamu nak sokong Anwar Ibrahim ke, apakah itu boleh memutuskan silaturahim keluarga? Oh, adik saya orang Abim. Oh, ni Abim tegak Anwar Ibrahim. Adik saya pun Abim tegak Anwar Ibrahim. Sampai peringkat dia kata, oh tukar bin. Tukar bin lagi elok. Ini ke abang dengan adik? Kita sendiri pun dalam keluarga kita, bukan semuanya satu fahaman politik dengan kita. Tapi kita tahu batas-batas kita. Politik dan kekeluargaan. Sakit pening, sakit, mati, susah kita keluarga. Adik-adik ini akan sama-sama hadapi. Mak ayah kita sakit, mak ayah kita nak meninggal, kesusahan mak ayah kita. Adik-beradik inilah yang akan hadapi. Abang kita sakit, abang kita susah, adik-adik tolong. Adik sakit, abang tolong. Tak ada kena-mena dengan politik. Ini kamu. Adik kamu pun tak hina kamu. Tak pernah kita dengar adik Sanusi ni dalam kuliah-kuliah adik dia ada mengajar. Adik dia ni mengajar di surau-surau masjid, memberi kuliah. Tak pernah pun dalam kuliah adik dia ni menghina abang dia. Tak pernah kita dengar pun. Tetapi Sanusi sendiri jaja adik dia dalam pentas. Kalau orang lain bercakap, kita tak pelik lah. Kalau orang lain yang menghina adik Sanusi, kita tak pelik. Tetapi kalau ada abang sendiri, demi nak dapat sokongan daripada rakyat, demi nak tunjuk dia ni pahlawan, dia hebat, adik dia sendiri pun dia hentam habis-habisan atas pentas ceramah. Dia malukan adik dia. Dia aibkan adik dia. Sampai dia kata, oh biasalah tuan-tuan, dalam setandan pisang ada yang busuk. Saudara, saya nak bagi tahu, kalau betul ada dalam setandan pisang itu yang busuk itu adalah Sanusi dalam keluarga dia. Adik dia tidak pernah maki hamun orang. Adik dia tidak pernah hentam peribadi orang. Adik dia tidak pernah mencarut dalam mana-mana ucapan dia. Tapi kamu sebagai abang, kamu maki orang, main peribadi orang, kamu mencarut, cakap lucah atas pentas. Bahkan sampai ke peringkat kamu menyentuh raja-raja. Sampai ke peringkat kamu hina adik kamu, saudara, sedaging kamu. Abang apa ini? Ingat Sanusi, waktu ini, ya sekarang ini kamu menteri besar.
Apakah kamu akan jadi menteri besar sampai kiamat? Sekarang ini kamu mungkin senang sebagai wakil rakyat. Apakah kamu senang sampai kiamat? Apakah kamu tidak memerlukan keluarga kamu untuk bantu kamu ketika kamu susah? Kita politik ada batas, saudara. Ada batas. Politik kita adik-beradik tidak boleh terpisah kerana politik. Bahkan agama aja, berbeza agama pun tidak akan memutuskan silaturahim. Berbeza iman, keimanan kita, akidah kita berbeza pun silaturahim tidak boleh dipisahkan. Sebab itulah kalau ada kaum Cina yang bukan beragama Islam, anak dia masuk Islam, Tuhan ajar apa? Kamu kena tengok juga mak kamu, walaupun mak kamu bukan beragama Islam. Kamu kena ziarah dia, kamu kena taat dengan mak kamu, walaupun mak kamu itu bukan beragama Islam. Ini akhlak yang Islam aja. Berbeza akidah pun Islam kata jangan putus hubungan kekeluargaan. Apatah lagi bukan akidah, hanya kerana perbezaan politik. Bahaya, saudara. Bahaya. Kalau kita sokong Sanusi tak apa, tapi apa yang disebut itu kita timbang baik-baik. Sampai sebut perkataan kepada bapa pun pada dia tidak ada masalah. Ya, pada dia tidak ada masalah. Maki hamun tidak masalah. Hang bodoh. Pada dia tidak ada masalah. Kalau bapa hang, itu pun tidak ada masalah. Lan tak potong pun. Nak sebut pun saya tak malu nak sebut. Lan tak potong. Itu pun sebut depan orang ramai dalam ceramah. Itu pun tidak ada masalah. Walaupun di depan kamu itu ada orang tua, ada anak muda, ada budak-budak bawah umur, ada lelaki, ada perempuan. Kamu boleh sebut perkara-perkara seperti ini. Jangan satu hari nanti bila kamu dah tua, Sanusi, anak atau cucu kamu akan berkata depan kamu kepada bapa. Masa itu baru kamu teringat apa yang kamu lakukan pada hari ini. Kamu jangan ingat kamu berada di tampuk kekuasaan sampai bila-bila. Kamu jangan ingat kamu tidak akan tua. Ya? Kamu jangan ingat kamu tidak akan memiliki anak dan cucu di masa yang akan datang. Jangan apa yang kamu sebut hari ini akan diulang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Sampai Mursyidul Am pun tegur, saudara. Dah tak larat dah Mursyidul Am dengar. Membuatkan satu arahan. Jangan bercakap benda yang bukan-bukan. Tapi apa peduli? Apa dia peduli? Dia tak peduli. Sebab apa? Sebab ada rakyat yang mengangkat dia, menyanjung dia. Lebih daripada Mursyidul Am. Sebab itu dia lupa diri. Orang peduli apa Mursyidul Am pas? Hasim Jassin. Aku lebih popular. Aku pahlawan. Orang angkat aku. Aku mencarut pun orang takbir. Aku maki pun orang bertakbir. Aku hina adik aku pun orang akan bertakbir. Aku mencarut orang ketawa. Aku maki hamun orang pun orang ketawa. Aku hina dan aibkan adik aku, adik kandung aku, orang ketawa. Maka dia rasa dia hebat. Saya nak beritahu orang Kedah, ini peluang untuk kamu sungkurkan dan kuburkan Sanusi supaya dia sedar diri. Supaya dia sedar diri. Kalau dia kalah kali ini dalam pilihan raya, dia akan balik ke rumah orang tua dia. Dia jumpa adik-beradik dia. Mana dia akan letak muka dengan adik-adik dia. Baru dia tahu langit itu tinggi atau rendah. Kerja kuat untuk tentukan Sanusi dikuburkan. Kerana orang macam ini memalukan Islam. Orang macam ini juga memalukan kita bangsa Melayu. Bangsa Melayu tak pernah ajar ya untuk kita bermusuh bersama adik-beradik. Agama jauh sekali. Agama lebih-lebih lagi mengajar kita tidak ada sebab untuk kita memutuskan silaturahim walaupun kita berbeza akidah di dalam keluarga. Silaturahim tidak boleh diputuskan. Ini sampai ke peringkat berbeza politik pun. Ya.
Kamu nak hina adik-beradik kamu. Ada orang naik ke? Kita bagi Pak Jabir. Pak Jabir ni kawan baik saya dulu ni. Dia dah arwah dah. Ha? Bang, saya nak tanya lah. Boleh? Oh, okey. Cakap. Abang cakap tadi kata Sanusi maki apa? Adik dia. Hmm. Apa yang dia kata tu bang? Tak dengar ke video Kami tu? orang Kedah ni nak tahu juga sebab kami tak tahu kan. Apa yang dia kata tu? Dia kata adik dia orang Abim. Ya memang saya tahu adik dia orang Abim, tapi apa yang dia kata yang abang kata dia maki adik dia tu? Apabila dia mengatakan Tadi abang sendiri yang cakap, ramai orang dengar ni. Abang cakap tadi kata dia maki adik dia. Betul. Abang kalau ni jangan fitnah orang. Kami duduk kat Kedah hari-hari dengar ceramah dia. Kamu tanya saya nak jawab, kamu bercakap. Jawab. Okey, jawab. Saya nak dengar. Okay. Ni ramai dengar ni. Ya, betul. Alhamdulillah ramai dengar. Dan saya memang suka ramai dengar. Okey, yang pertama, sepanjang ucapan saya sebut maki hamun, cakap lucah dan sebagainya. Bila saya sebut cakap lucah, bukan bermakna Sanusi cakap lucah pada adik dia. Jangan pusing. Tadi abang yang kata tadi dia cakap lucah. Tak betul. Kami selalu duduk dengar ceramah dia. Betul. Sanusi bukan kata ceramah dia saja. Anwar Mai pun ceramah Anwar kami dengar. Kamu nak suruh saya jawab, dengarlah saya jawab. Jawab. Tapi jangan melerak ingat. Jangan melerak ingat. Jawab cara cepat. Tak, ni tepat lah ni. Sepanjang ucapan saya, apakah daripada mula sampai akhir saya sebut merujuk kepada Sanusi dengan adik dia saja? Tak. Tapi saya dengar tadi fokus abang cerita pasal Sanusi dengan adik dia ya banyak. Betul. Sanusi dengan adik dia ada sebahagian daripada apa yang saya terangkan. Saya kata dalam politik ni ada batas. Kita dengan adik-beradik. Kalau kamu hina adik kamu hanya kerana adik kamu menyokong Anwar sampai kamu peringkat sebab itulah saya tanya tadi. Dia hina apa? Apa yang dia hina? Dia hina apa? Dengarlah saya sebut ni. Dia menghina Anwar, adik dia ni ibarat macam tandan dan sandal adalah yang busuk. Kemudian dia kata masa kecil dulu adalah burung sedut otak dia kosong. Itu satu penghinaan pada adik. Penghinaan kepada adik. Ada tandan yang busuk, elok tukar bin lah. Ini juga satu penghinaan. Apakah kamu tak rasa kalau adik-adik kamu kata macam tu? Abang kamu kata macam tu, elok tukar bin lah. Bila dia cakap macam tu? Tak dengar. Kami tak pernah dengar dia cakap gitu. Kami orang Kedah tak pernah dengar pun. Orang semua dah dengar lah. Saya pernah masuk dalam TikTok saya ucapan dia. Boleh ikut TikTok saya dalam konten ucapan saya. Dengar betul-betul apa yang Sanusi sebut. Ya, boleh tap. Adik saya ini adalah orang Abim, kuat Abim. Dia memang kami dengar dia kata adik dia orang kuat Abim. Dia pun sebut dalam sandan pisang ni tuan-tuan, ada yang busuk. Biasalah dia kata. Kalau macam tu adakah maksud abang dia maki adik dia? Memburukkan adik. Bila kata adik itu adalah sebagai ibarat pisang yang busuk, itu juga menghina adik kita. Tak. Bukan maksud dia macam tu. Apabila dia kata adik dia elok tukar bin, itu juga menghina adik. Sampai sanggup tukar bin lah. Itu juga menghina adik. Dalam isu saya sebut tentang lucah ini, bukan lagi merujuk kepada adik dia. Saya merujuk kepada ucapan-ucapan dia yang lain. Jangan kata semua yang saya cakap ni adalah merangkumi adik dia. Tak. Dia hina Rafizi. Tidak ada kena dengan adik dia. Jadi saya ulas panjang. Yang saya sentuh tentang adik dia pertama. Apabila dia tidak boleh terima. Dengar tadi abang fokus pasal adik dia ya. Tak. Sepanjang ucapan saya bukan cerita pasal adik dia je. Banyak. Cerita dia tentang bagaimana dia menghina PMX. Bagaimana dia menghina Rafizi. Ya. Tentang Rafizi hina dia. Habis Rafizi hina dia pula macam mana? Apa yang Rafizi hina peribadi dia sebut? Pribadi dia. Ada Rafizi sebut tentang muka dia hitam. Ada Rafizi sebut tentang dia cakap terjejelil lidah. Ada Rafizi sebut tentang dia keluarkan pusat boroi dekat Padang. Ada? Tak ada. Ini pribadi, serangan pribadi. Bila sebut tentang gigi orang, gigi dia cantik sangat ke? Ini nak sebut. Saya pun boleh hina. Sebagai pemimpin Islam Menteri Besar, tayang pusat boroi kat Padang Bola, terbantir pusat orang tengok. Saya boleh hina tapi saya tak gunakan dalam kempen. Ini maksud saya. Okey, Tok Adi, ada apa Tok Adi? Terima kasih. Wan, terima kasih pada Pak Jabir juga. Salam kenal Pak Jabir. Dari saya. Okey. Apa yang Pak Jabir
cakap tadi, okey, berkenaan dengan Sanusi itu, mungkin Pak Jabir dengar certain part saja mengenai Sanusi itu. Saya dengar dari awal lagi, okey. Bukan saya nak membela siapa, tidak. Tapi saya nak memperjelaskan apa yang disebut oleh moderator kita ni ataupun tuan rumah kita ni, iaitu berkenaan dengan akhlak Sanusi sebagai pemimpin Islam, sebagai menteri besar yang beragama Islam. Saya pun tidak bersetuju. Cara dia berkempen, cara dia berceramah, dia selalu menghina dan mengaibkan seseorang, mensasarkan pribadi seseorang. Bagi saya itu bukan akhlak Islam lah yang sebenar. Dia Tok Adi, dia dah terkejut dah Tok Adi. Itulah kata. Tapi tak apa. Dia terkejut. Tak apa dah Tok Adi. Dia dengar. Tok Adi bagi nasihat apa yang pendengar-pendengar lain boleh dengar. Okey, baik. Bagi saya itulah nasihat saya. Biarlah kita berpolitik secara sehat. Secara orang kata yang menunjukkan akhlak kita. Terlebih lagi kita ni di dalam satu parti yang berlandaskan Islam, orang kata kan. Parti Islam se-Malaysia ni orang menjunjung tinggi apa yang kita sebut sebagai parti Islam. Tapi kalau boleh, biarlah selaras ataupun sejalan apa yang dilakukan dengan apa yang dia sarung baju itu sebagai parti PAS. Biarlah sejalan. Tingkah laku dan juga rumah kita, boleh kata rumah kita itu parti PAS. Biarlah menunjukkan akhlak Islam yang sebenar. Tapi kalau setiap hari bila ceramah, hanya membantai orang, maki orang, menghina orang, itu saya rasa bukan akhlak Islam yang sebenar. Kalau kita contoh di zaman Rasulullah, Rasulullah menyebarkan agama Islam, tidak dengan cara macam ini sekarang, tidak. Even dengan Yahudi pun Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dia tidak pernah memaki hamun, dia tidak pernah orang kata mengherdik Yahudi, apatah lagi sesama Islam, kan? Itulah kita sama Islam. Seharusnya kita akhlak yang mulia lah, akhlak yang bagus lah bagi orang Islam, kan? Kita sama Islam, kita tidak boleh juga menentukan seorang itu kafir, seorang itu masuk neraka, seorang ini masuk surga. Siapa kita nak menentukan seorang Islam tu nak masuk neraka, masuk surga? Kita tak ada hak untuk menyebut macam tu. Yang berhak adalah Allah je. Dia yang menentukan semua. Kita masuk surga ke, masuk neraka ke, dia yang menentukan semua. Betul Tok Adi, betul Tok Adi. Confident sangat ke kita ni masuk surga sehingga kita menuduh orang ataupun kita menghukum orang tu masuk neraka dan masuk surga. Kita ni siapa? Kan? Kita ni siapa? Kita sendiri belum tentu. Amal baik kita pun belum tentu menjamin kita masuk surga atau menjamin kita masuk neraka, belum tentu lagi. Semua ni kerja Allah belaka. Jadi itu je lah penjelasan saya mengenai Pak Jabir tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tersilap, tersalah. Nanti saya akan sambung balik. Bagi peluang kepada Han Isaac tu. Okey, Isaac. Han Isaac cakap. Han Isaac buka mic. Buka mic. Han Isaac buka mic kat bawah tu. Sorry. Ni saya sistem ni. Bukan nak mic. Tak kena lah bunyi bising lah, Isaac. Bunyi bising lah. Bunyi bising. Ada radio ke? Saya kat kedai makan tu. Oh, kedai makan. Bunyi bising lah. Bising lah. Tak apalah. Suara macam tenggelam sikit. Suara dalam. Kalau bunyi bising tak apalah. Saya cancel je lah. Tak apa dengar Isaac cakap tadi dia bunyi bising. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chief Executive Officer pelangkap jala keseluruhan semua saya jalakan. Soalan saya, apa yang saya lihat balak yang telah 2 tahun lebih ditarah apabila Nadi Bumi dijual 2 tahun lebih baru dapat dikesan. Okey. Kes mahkamah saya tak nak tanya. Saya nak tanya satu kes saja. 2 tahun lebih tu, apa anak muda dapat daripada duit balak dan duit Nadir Bumi tu untuk anak 18 tahun ke atas sehingga umur 40 tahun. Terutama
Nusi bagi apa? Bagi satu aset yang Nusi tinggalkan untuk anak muda. Saya Saya pun dengar tak, bilion-bilion. Bukan million, saya bilion-bilion. Saya tak hmm, dengar satu motor Y suku pun tak dapat. Tayar dia pun tak dapat. Okay, Wan boleh terangkan. Saya dah Wan. pergi 35 akaun TikTok, semua pakar-pakar bercakap berfakta. Semua cakap tak ada. Cuma dia tinggalkan satu. Tolong jawab orang bawah. Panglima perang kau tinggalkan apa? Cakap sembang berfakta. Langit belum runtuh. Tadi budak tadi yang korang ajar tu ni. Ni CEO perangkap jala bagi soalan. Waifuddin pun tak boleh jawab. M pun tak boleh jawab dengan aku tau soalan ni. Mudah je. Aku bagi soalan tadika. Betul. Ke mana duit Saya tu? tahu Betul. apa. Nusi tinggalkan satu saja harta yang paling bernilai. Saya tahu. Banglo. Salah tuan. Perdana Menteri bernama Tun M dulu pun jawab salah. Papa Gomo pun jawab salah. Saya cakap ada jawab salah. Siapa nak tahu boleh juga tanya. Dia tak tinggalkan hutang, dia kurangkan hutang. Tapi dia tinggalkan satu perkara saja. Yes, betul. Nadi Ali cakap betul. Kepala Bapak Hang. Dapat tak? Betul, dia tinggalkan aset tu. Kalau Ya, ingat betul, Nusi, betul. ingat Kepala Bapak Hang. Okey, sekian terima kasih. Ingat sampai bila-bila? Sampai dikebumikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam CEO. Terima kasih Ini banyak. pepatah ya tuan. Ini pepatah. Ya, saya pun tak Ini boleh saya pun tak agensi jawab. kerajaan pun tak boleh nak jawab bila saya tanya. Mana-mana pun tak boleh jawab. Ya, betul. Soalan saya soalan tadika dia kata tapi berfakta. Betul. 2 tahun lebih bilion tuan. Bilion. Bukan RM2. Bukan kedai RM2 tuan ya. Bilion. Saya Waituku pun tak mampu diberi kepada anak muda. Boleh tanya CEO, boleh tanya kat dia tu, kat mana orang-orang Sanusi, mana stadium, mana litar lumba, motor tu, mana perginya. Kemudian duit air tu yang itu saya boleh kerajaan jawab. pusat Tuan, bagi. Tuan, itu saya boleh jawab. Saya dah google lah. Tak, Google memang dulu. tuan boleh jawab. Google Memang tuan dulu boleh jawab, pun tak tapi dapat bagi tahu tanya dekat puak-puak yang sokong Nusi ni, tanya dia orang. Mana yang Nusi saya janjikan tanya. tu? Semua diam. Ada persoalan itu dia blok saya. Soalan budak tadika pun dia blok. Ya. Betapa cikainya pemikiran mereka. Kemudian, Ini yang ke 35. Rom Ya. Sikin pun terus blok kan soalan tu. tanya dia. Dengan saya pun blok. Alamak, sedih lah. Apa didikan mereka untuk anak-anak mereka lah. Okey tuan, lagi satu boleh tanya dekat dia. Mana peruntukan 900 juta untuk memperbaiki saluran air atau memperbaiki air di negeri Kedah yang kerajaan pusat bagi 900 juta tu baru siap 10%-nya. 80% lagi ke mana duitnya? Boleh tanya dia orang. Yang itu akan dikesan selepas isu yang berlaku nanti ambil. Saya bagi jawapan. Kenapa kerajaan nak ambil balik kerajaan negeri Kedah? Kerana nak tengok selongkap ke mana seluruhnya duit itu pergi. Ya. Tapi yang mereka akan terkejut, duit yang Nadir Bumi itu yang 2 tahun lebih tak dapat dikesan. Saya cakap terus terang. Ya, betul. Tak dapat dikesan. Yang dapat untung, tak dapat dikesan. Saya yang cakap dapat terus terang. yang dapat untung 2 warga Cina tu lah yang dapat. Ya, Cina yang masuk haram tu. Patutlah dia minta dengan KDN permit untuk masuk tu. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak selongkar. Itu sebabnya Sembang Melayu, dalam sekali Cina yang sapu Nadir Bumi. kita nak tengok Wan, kita nak tengok. Saya tanya kat KJ. KJ pun terdiam. Soalan saya KJ macam ni. Saya bagi kat KJ soalan. Jika saya ada 10%, saya dapat 2 biji gula-gula. Okey? Gula-gula hack saya dapat.
Tapi sekarang ni saya tak dapat 20 sen, Google hack tu pun tak tahu ke mana, 20 sen pun tak tahu ke mana. Jadi apakah pendirian KJ tentang balak yang 2 tahun telah dijual itu? Hmm. KJ kata tak ada dalam fakta ada, dia kata. Saya pun tertanya tapi tak ada dalam radar. Hmm. Saya tanya kemudian soalan nombor 2 untuk KJ ya. Masa tu saya masuk KJ punya ni. Saya tanya dekat dia, di situ terletaknya greatest. Betul tak KJ? KJ senyum. Faham tak apa maksud saya? Greatest untuk melupuskan duit negara dan duit rakyat. Yalah, harap-harap kita menang lah. CEO, harap-harap kita menang di Kedah. InsyaAllah bila kita menang tu baru terbongkar semualah. InsyaAllah. Sekarang, Okey. sekarang pun dah terbongkar juga dah. Tak boleh jawab. Ya. Soalan ini tolong bawa ke selepas PRN dan saya nak lihat ke mana duit anak remaja di Kedah itu 18 tahun sehingga 40 tahun usianya sepatut bagi dekat anak remaja di sana. Okey, untuk pejuang pemuda di sana. Tak kira lah Wak Imah dia PAS, Wak Imah dia siapa, but saya nak pastikan ada jawapan. Okey. Okey, CEO Boleh saya pun tanya nak dekat menteri mana-mana, Syafuddin. Boleh tanya kat Syafuddin pun boleh. ya. Sebab Syafuddin tak buka TikTok. Saya pernah bertanya soalan ni kat Papa Gomo. Lalas Papa Gomo kata tak ada luar bidang pemikiran dia. Maksudnya dia kena belajar kat saya lah nak keluar soalan. Ayolah, Papa Gomo. Jangan marut dah. Okey, CEO perangkap saya kejap lagi nak maghrib dah. Saya bagi tu Adi last, cakap tu Adi. Okey, baik. Sekali lagi lah saya ucapkan terima kasih bagi penutup. Okey, nanti sebelum turun tu tuan, nanti tuan lupa saya kan. Jadi saya tunjuk wajah saya. Saya lah Tok Uban. Okey. Okey, handsome. Terima kasih. Okey, penutup ya. Wan ya, penutup. Ya. Saya minta lah pada kita selaku umat Islam ya, terutama yang berada di negeri Semenanjung ni ya, untuk berhati-hatilah dalam mengeluarkan kenyataan, terlebih lagi di zaman media sosial ni sekarang. Kita mendengar berbagai-bagai informasi ataupun maklumat di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Minta kita berhati-hati dalam menyalurkan maklumat sebab sekarang ni zaman fitnah. Sikit saja kita membuat kesilapan, beribu orang, bahkan beratus ribu orang akan tengok kita punya statement ataupun kenyataan. Jadi berhati-hatilah, terlebih lagi kita orang Islam. Jangan sekali mengeluarkan fitnah dan sebagainya. Dikarenakan kita taksub kepada satu-satu parti sehingga kita sanggup menyebarkan fitnah dan sebagainya lah. Parti politik adalah parti politik. Dia tak ada kena-mena dengan agama. Parti politik adalah ideologi kita dalam menyampaikan sesuatu kehendak ataupun matlamat politik kita. Sedangkan agama adalah akidah kita. Akidah untuk sampai ke hari akhirat nanti. Jadi agama itu bukan politik, politik itu bukan agama. Jangan sekali samakan politik adalah agama. Masuk parti politik ini kita masuk agama ini. Bukan itu sekali, bukan. Itu bukan matlamat kita sebenarnya. Islam tetap Islam. Islam adalah akidah dan bukannya parti politik. Jangan sekali dikelirukan oleh pemimpin-pemimpin yang hanya mencari faedah ataupun keuntungan politik mereka. Parti Islam adalah parti politik dan bukannya agama. Jadi ya Wan. Dia orang salah faham bila kita sebut macam tu. Dia ingat kita nak pisahkan agama dan politik. Ya, sebenarnya agama dan politik tidak boleh berpisah, betul. Ya. Agama dan berpolitik tidak boleh dipisahkan. Tetapi jangan guna agama untuk politik. Ya. Kita naklah gunakan politik itu untuk agama. Ya. Dapat kuasa untuk apa? Untuk agama kita. Jangan gunakan agama itu, hukum ni untuk dapat kuasa. Ya. Tak sokong aku masuk neraka. Sokong BN masuk neraka. Sokong PS masuk neraka. Itu menggunakan agama untuk politik. Betul. Kita gunakan politik untuk agama. Contohnya macam PMX buat. Kan? Kita tak kata semua agama yang agama suruh yang PMX telah buat. Tetapi ada dampak.
Kan ke arah itu. Agama suruh apa lawan rasuah. Okey. Dia dapat kuasa, dia lawan rasuah. Agama kata kena bantu orang miskin. Apa dia buat? Dia buat basmi kemiskinan tegak. Betul. Agama kata jangan berpilih kasih dalam kontrak-kontrak tender kroni. Dia buat. Ya. Ini Tak maknanya semestinya kita duduk dalam parti Islam, betul? ya betul. Kita laksanakan apa yang agama suruh. Ya. Itu maksud dia. Itu maksud dia agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Ya. Bukannya kerana kita guna agama tu. Gunakan dalil ni, sewaktu kau berkawan dengan DAP, kau gunakan dalil ni untuk Ya. menghalalkan kau dengan Banyak DAP. contohnya kan. Bila kau berpisah dengan DAP, kau gunakan dalil ini untuk kau nak jadikan alasan untuk berpisah dengan DAP. Itu namanya Bila kau tukang agama. Ya, bila kau bersama dengan UMNO, kau gunakan dalil baca Al-Quran tentang penyatuan, kan? Tentang orang Islam kena bersatu padu. Bila kau nak tolak UMNO, kau gunakan dalil lain pula. Ini menggunakan agama untuk politik. Itu beza dia. Ya, betul. Memang betul, politik dan agama tidak boleh berpisah. Kalau dipisahkan agama dan politik, dia jadi sekular. Betul. Tetapi gunakan politik itu, gunakan kuasa itu untuk mensyiarkan melaksanakan agama. melaksanakan apa yang agama suruh. Betul. Jangan ingat bila agama suruh tu, hukum agama tu apa dia? Hudud saja. Bukan. Agama banyak lagi. Ya, Kan? betul. Menjaga kaum lain, berakhlak dengan bangsa-bangsa lain, jangan hina bangsa lain, jangan hina agama lain, lawan rasuah, basmi kemiskinan, tingkatkan mutu pendidikan, tingkatkan kesihatan. Ini Itu bagi sebagai kebersihan. dalam Islam lah. Ya, kebersihan, Betul. menyediakan keperluan asas kepada rakyat. Ya. Itu Contohnya tentang- air kan. Ya, itu betul. Kebersihan, Ya. menyediakan keperluan asas kepada rakyat. Itu tuntutan agama. Betul. Kan? Jadi itulah Ya. bagi saya gitu. Apa sebagai penutup, gunakanlah politik untuk mensyiarkan agama, untuk mensyiarkan Islam. Jangan gunakan Islam untuk meraih keuntungan politik. Jangan betul. gunakan Islam. Islam ni Islam, tetap Islam. Walaupun kita di parti yang berlainan. Contoh saya di parti PKR. Saudara di parti PAS. Saya Islam. Adakah saudara ada hak menuduh saya ni kafir ataupun tidak berakhlak ataupun tidak beriman? Musuh Allah. Musuh Allah dan sebagainya. Siapa anda nak menghukum saya macam itu? Betul. Sedangkan Nabi pun tak buat macam tu. Betul. Dulu RUU kata kan, rang undang-undang bila jadi kerajaan pun tak mampu juga nak buat. Sedangkan Tak menteri undang-undang di pihak kamu. Menteri agama agama apa di dia? pihak kamu. Tapi kenapa tak boleh buat? Disalahkan Sekarang orang lain. dulu RUU, sekarang RE pula timbul. Itu dia. Okey Tok Adi, saya pun nak stop. Okey, baik. Kita nak maghrib dah. Baik, Terima kasih kepada yang naik dan Okey. yang bawah ramai minta naik, minta maaf lah. Saya masa tak pernah ada bagi naik. Ya. Kalau naik kejap kan bercakap sekejap pun tak sedap juga kan. Besok awal sikit lah. InsyaAllah saya tadi masuk sebab mula saya kat room Yani tadi. Lepas tu room Yani pula habis bateri, saya sambunglah kat sini sekejap. Baik. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak ya kepada yang naik tu, yang bagi gift, terima kasih banyak lah. Yang belum follow, boleh follow lah ya. Tok Adi boleh follow, Tok Adi boleh follow kawan-kawan kita yang lain ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.